Ini adalah perairan Pulau Empat Beradik di luar pantai Yan, Kedah. Pulau Bidan di hujung sekali. Telur, Songsong dan di hadapan kita ini adalah Pulau Bunting, kelihatan sungguh tenang tetapi tidak setenang pada 3 Ogos 1838. Laut ini dipenuhi dengan kapal-kapal perang Melayu berkekuatan lebih 10,000 prajurit yang datang dari seluruh pelosok alam Nusantara ini. Hari itu adalah hari kemuncaknya. Mereka itu moyang buyut kita semuanya dalam keadaan bersedia dan bersiap siaga untuk mengambil semula kota Kuala Kedah. Episod Perang Kedah Siam atau Perang Sabel terbesar di alam Melayu pada tahun 1838 ini bermula lebih 3 tahun sebelumnya. Maka eloklah kalau kita sama-sama menyusuri perancangan perang ini dari awal sebelum peristiwa berkumpulnya Angkatan Perang Melayu dari seluruh Nusantara pada 3 Ogos 1838 ini. Pada 23 bulan Jun 1835, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II memohon pelepasan baginda sama ada ke Batu Bara atau ke Delhi, dan British telah memberi kebenaran untuk baginda ke Delhi. Gambar ini diambil pada pertengahan kurun ke-19 untuk sedikit sebanyak memberi gambaran awal kepada kita tentang senario sosial di Melaka pada tahun 1835. Sebelum ke Delhi, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II memohon dipercepatkan pendahuluan Elan baginda untuk 2 bulan. Namun, tujuan pendahuluan ini tidak diceritakan dalam mana-mana catatan. Kita juga mengetahui kedudukan Batu Bara sebagai pusat pembuatan kapal yang bermutu tinggi, di mana kedudukan Batu Bara adalah di dalam wilayah Delhi yang dipisahkan oleh Kerajaan Melayu Serdang. Tanggal 24 Februari 1836, Sultan berangkat ke Delhi. Kesultanan di Sumatera sememangnya menjadi sekutu kuat bagi Kedah. Tradisi ini bukan sahaja bagi Kedah, malahan kita jumpa pelbagai rekod menunjukkan hubungan kesultanan di Semenanjung termasuk di Perak, Selangor, Johor dan Pahang adalah sangat dan amat akrab dengan kesultanan di Sumatera seperti di Siak Sri Indrapura, Aceh, Delhi, Serdang, Langkat, Asahan dan banyak lagi. Baginda di Delhi selama lebih sebulan. Ini pula adalah gambaran sosial budaya Delhi pada penghujung abad ke-19 yang boleh digambarkan mungkin seperti pada tahun 1836. Berkemungkinan, Sultan telah merancang pengambilan semula Kedah dengan lebih sempurna kerana Delhi bukanlah di bawah jajahan Inggeris atau Belanda dan di bawah pemerintahan Sultan Amaluddin Mangedar yang merintah Delhi dari tahun 1805 sehingga 1850. Pada masa ini, Delhi berhubung kuat dengan Siak Sri Indrapura yang merupakan sebuah kuasa besar Melayu pada ketika itu. Pada 17 April 1836, iaitu setelah baginda berjaya mengatur tindakan seterusnya, baginda Sultan membuat keputusan belayar ke Berwas tanpa kebenaran dan pengetahuan British. Namun, British tidak terburu-buru dalam menyekat jalanan baginda, walaupun mereka telah mengesyaki baginda akan melakukan gerakan membebaskan Kedah. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II mendapat sokongan kuat dari Raja Muda Perak, iaitu Raja Abdullah, dan berjaya mengumpulkan seramai 4,000 prajurit Perak. Perak pada ketika itu diperintah oleh Sultan Shahabuddin Riayat Shah Ibni Almarhum Raja Inu. British juga telah lama bertapak di Perak, menyebabkan usaha Sultan perlu dah dibuat secara senyap-senyap. Tetapi langkah Sultan terlalu besar untuk ditutupi. Berwas juga adalah tempat keluarga Diraja Kedah bermastautin, yakni dari keturunan Tunku Bisnu, anak-anak Tunku Ulung Putra Ibni Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adlin II. Cik Mal berpeluang menjelajah ke Berwas Perak bagi meninjau jejak Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II ini, tetapi banyak persoalan bermain di minda. Persoalan-persoalan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang susun atur pergerakan baginda bersama Raja Abdullah dan pelibatan tokoh-tokoh lain yang terlibat di Berwas. Walau bagaimanapun, rekod pertemuan gerakan ini tidak dijumpai di kawasan Pekan Berwas. Di dalam rekod British, melalui surat Gubernur British di Pulau Pinang, hanya menyebut tempat operasi Sultan adalah di kawasan pesisir pantai sahaja, tanpa menyebut lokasi tepat semasa membuat laporan kepada Ibu Pejabat British India Timur di Kolkata. Mungkinkah kawasan yang dimaksudkan adalah sekitar Pantai Remis? Kerana di Pantai Remis inilah terletak muara Sungai Berwas.
Sungai Beruas yang mengalir dari kawasan Pantai Remis ini adalah berkemungkinan kawasan di mana Raja Abdullah berpakat dengan Sultan bagi merancang gerakan mengambil semula Kedah. Dipercayai juga Tunku Muhammad Saad berada di Beruas bagi membantu Tunku Abdullah yang akan mengetuai angkatan perang dari pihak Sultan pada ketika itu. Pada 1 bulan Jun 1836, British mendapat maklumat tentang kekuatan angkatan perang yang berjaya dikumpulkan Sultan dari beberapa negeri Melayu di Semenanjung, termasuklah di Sumatera. Angkatan Melayu ini merancang untuk menyerang 3 penempatan British di Selat Melaka. Sebenarnya, gelombang jihad awal gerakan ini telah menyebar di sekitar kerajaan-kerajaan Melayu yang berada di Selat Melaka. Ketika itu, semangat pejuang-pejuang Melayu terhadap penjajah sangat kental sama ada di Sumatera atau di Semenanjung. Tidak mengira batas negara, mereka sanggup ke mana-mana untuk syahid. Pada awal bulan Jun 1836, British telah melakukan rundingan dengan Sultan Perak dan memaksa Sultan serta Raja Muda Perak menarik semua bantuan kepada Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II melalui Kapten James Low, merangkap ketua sampling dan penjangat British. Pada 12 hari bulan Jun 1836, British telah berjaya menuturkan gerakan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II ini sepenuhnya di Beruas, di mana dalam serangan British tersebut sebelum ini Tunku Abdullah terkena tembakan di kaki dan ramai pejuang Melayu telah terkorban kerana mereka tidak menyangka British akan melakukan kekerasan sebegitu. Dalam pada itu, Kapten Low juga berjaya menangkap sakit-baki pejuang Kedah di seberang berai. British yakin telah dapat memusnahkan semua gerakan Sultan pada ketika itu. Sultan selepas itu diletakkan di dalam sebuah perahu kecil yang dipercayai di sekitar muara Sungai Beruas hampir setahun lamanya. Hanya keluarga terdekat sahaja yang dibenarkan untuk berziarah Sultan pada ketika itu. Semasa di dalam tahanan, Sultan menegaskan yang baginda inginkan Kedah yang menjadi hak milik warisan baginda dan mengancam British yang rakyat baginda akan bangun mengancam kedudukan Siam dan British, serta menasihati British agar tidak mengganggu usaha-usaha baginda untuk mendapatkan kembali Kedah. Surat ini dihantar kepada Gubernur British di Pulau Pinang, tetapi usaha ini tidak diendahkan British. Pada 25 April 1837, British memaksa baginda Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II ini bersara dan kembali ke Melaka. Dan pada 5 Jun 1837, baginda dihantar ke Melaka dengan British berjanji akan memberi wang pajakan Pulau Pinang beserta pencen kepada baginda. Permintaan wang pajakan kepada Sultan juga didesak oleh Tunku Jaafar bagi pihak Sultan. Namun, British di Pulau Pinang diberi mandat oleh Gubernur Bengal untuk mengurangkan jumlah pemberian kepada Sultan. Ini hanyalah sangkaan Cik Mat. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II ditempatkan di bangunan ini. Ada juga mengatakan baginda ditempatkan di Daning. Cuma ayat di dalam surat Gubernur Bengal kepada Gubernur di Pulau Pinang menegaskan bahawa Sultan haruslah dikawal. Berkemungkinan Sultan ditempatkan di kawasan berhampiran dengan pos kawalan atau pejabat konsulat British di kawasan Bandar Hilir Melaka, iaitu di bangunan Start House. Dan bangunan ini seperti rumah sesuai didiami, selain bangunan muzium yang di-Pertua Negeri Melaka yang terletak di belakang Start House. Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II berada di dalam perahu selama setahun sebelum dibawa British ke Melaka. Tunku Abdullah, ananda sulung Sultan yang cedera selepas peristiwa pertempuran dengan British di Beruas, turut bersama-sama baginda Sultan ke Melaka. Berdasarkan telahan ini, Tunku Abdullah tidak berada di Kedah bersama-sama pejuang-pejuang Kedah yang lain, yang mana gerakan di Kedah dan perancangan di sana diketuai oleh Tunku Muhammad Saad yang pada waktu itu sedang giat disusun di sekitar daerah Krian dari Bagan Tiang hingga ke Sungai Krian.
Surat telah diedarkan oleh Tunku Muhammad Saad kepada orang-orang besar dari strata Kedah dan kawasan sekitarnya. Angkatan Kedah perlulah berhati-hati dari dihidu mata-mata Siam dan British kali ini. Peristiwa di Beruas menjadi tauladan. Harapkan pegar, pegar makan padi. Harapkan British, rupanya British berpaksikan Siam. Gerakan kali ini perlu dirancang dengan teliti. Kita ada hero yang tak dirindangkan. Koordinasi kali ini bakal menyentap British dan Siam. Siapakah mereka yang berutusan dari pihak Sultan di Melaka? Tunku Muhammad Saad di Kedah dan Tunku Abdullah menyusun gerakan dari Melaka. Nanning yang kita ketahui mempunyai sejarah yang hebat dan dramatik dalam menentang penjajah British pada tahun 1831 dan 1832. Di belakang masjid inilah terdapat makam pejuang Nanning yang masyhur, iaitu makam Dul Said. Melalui penceritaan waris Angkatan Rembau, seorang wakil Sultan Kedah telah berjumpa dengan pentadbir Nanning pada ketika itu, yang menurut rekod pentadbiran Nanning pada ketika itu dipimpin oleh Datuk Dul Said sendiri, atau nama penuh beliau adalah Datuk Abdul Said bin Omar. Wakil Sultan Kedah ini dikatakan memohon bantuan. Bantuan yang dipohon oleh wakil Kedah secara terperincinya tidak diketahui, tapi melalui dapatan waris Angkatan Rembau, berita tentang jihad di Kedah diketahui sampai ke Rembau dan disusun oleh Engku Salam yang mengutuskan anak-anak beliau bersama pejuang-pejuang Rembau dan Nanning ke Kedah. Angkatan ini bergerak melalui Sungai Linggi. Menurut celahan Cik Mal, wakil Sultan Kedah tersebut tak lain dan tak bukan adalah Tunku Abdullah sendiri, anak sulung Sultan yang cuba untuk tidak mendedahkan identitinya. Pasukan ini dipecahkan kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama akan menyusuri pesisir pantai barat Semenanjung, berkumpul di Sungai Krian di bawah pimpinan Tunku Muhammad Saad. Dan kumpulan kedua, yang diketuai Tunku Abdullah, akan ke Siak, bertujuan bagi mengumpul kekuatan dari Angkatan Melayu di pesisir pantai timur Sumatera yang pada masa itu di bawah pengaruh Siak Sri Indrapura sehingga ke Delhi. Kekuatan kumpulan pertama ini dianggarkan seramai 500 pejuang pada awal pergerakan mereka, bergerak menggunakan perahu dayung. Di sinilah mereka berpecah. Cuba kita selami semangat mereka pada ketika itu. Mereka membawa semangat Muhammad, semangat kasih sayang sesama umat. Sekarang ini, kita berjihad dengan sejarah dan ilmu, mencari jati diri bangsa yang hilang, juga atas semangat Muhammad. Sampaikanlah seluas yang mungkin bahawa Melayu mampu bersatu di atas landasan Islam, sebagaimana Rasulullah SAW menentukan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Kita ini satu, umat Rasulullah SAW dan hambanya. Kasih dan sayang sesama kita
itulah kuncinya insya-Allah. Dalam bahagian kedua, kita akan melihat apa yang berlaku di Kedah pada masa itu. Berjayakah Tunku Abdullah mengumpulkan kekuatan dari Siak, dan bagaimanakah pergerakan moyang buyut kita ini sehingga lebih 10,000 pejuang berkumpul di Pulau Empat Beradik pada 3 Ogos 1838 pada hari serangan bersejarah Kota Kuala Kedah di bawah pimpinan Tunku Muhammad Saad. Rakyat dan Sultan berpisah tiada, bagai air dengan tebingnya, bagai isi dengan kukunya. Raja kita, raja berdaulat. Ulama kita, sendi raja dan rakyat. Rakyat pula membawa berkat. Tubuh negeri, negara keramat. Bersatu kita, semuanya selamat.